cikgu tak? Boleh. Boleh. Okey, kita sambung topik kita hari itu ya. Okey, perakaman kos. Okey, dalam kelas yang lepas kita sudah pun mengetahui ataupun mempelajari berapa kos yang terlibat dalam perakaman kos. Kos pengeluaran, ada berapa jenis kos yang terlibat? Senang cerita, bagi formula untuk mengira kos pengeluaran. Okay, formula untuk mengira kos pengeluaran. Kita ada kos apa? Kos apa? Happy sama dengan apa? Tak ingat dah, kan saya suruh tulis. Kos bahan langsung tambah dengan kos buruh langsung kubur, tambah dengan belanja langsung, tambah dengan kos overhead. Betul? Ada tulis tak? Betul ke? Tak dengar. Apa you? Tak dengar lah. Apa punya suara? So, ini boleh dengar? Apa tu? Internet dia tak berapa ni kot. Okay, tak apalah. Okay, yang ada ni. Betul tak tu formula dia? Kos, nak mengira kos pengeluaran. Kos bahan langsung tambah dengan kos buruh langsung, tambah belanja langsung, tambah dengan kos overhead. Okay, ini nak mengira kos pengeluaran ni. So, formula ni kita boleh kembangkan lagi lah. Okay, untuk hari ni kita akan cuba untuk menghasilkan template bagi mencari kos pengeluaran. Okay, template dia Sekarang tengok yang seterusnya. Okay, untuk mendapatkan kos pengeluaran, kita akan menyediakan akaun pengeluaran akaun pengeluaran nanti. Okay, apa yang dimaksudkan dengan akaun pengeluaran? Adalah akaun yang disediakan untuk menunjukkan semua kos yang terlibat di dalam pengeluaran sesuatu keluaran pada akhir tempoh perakaunan. Okay, semua kos ni kos apa yang terlibat? 4 jenis kos tu lah. Kenapa? Apa? Ada masalah ke? Cikgu, cikgu tak dengar lah. Tak dengar langsung ke? Kami elok ke? Elok je. Tak dengar ke? Sayup-sayup ke apa? Yang lain elok je? Elok. Elok. Lain slow kot. Mungkin kot. Dengar kan? Jelas lagi. Okey? Sambung balik. Okey tak, Aisyah? Tak dengar. Hello, Aisyah dengar tak? Saya pula tak dengar suara dia. Cikgu, saya tak dapat dengar suara cikgu. Awak keluar waktu masuk balik, tengok macam mana. Kalau ikut setting saya ni, dia punya frekuensi tu turun naik tu. Tu naik maksudnya adalah suara. Buka volume paling maksimum. Tapi yang lain tak nanti pecah gendang telinga. Okay Boleh tak? Tak ke? Cuba keluar, lepas tu try masuk semula.
Okay, kita sambung Okay, kita akan menyediakan akaun pengeluaran untuk mencari kos pengeluaran. Okay, bagaimana nak mencari kos pengeluaran? Okay, kita sediakan akaun pengeluaran dengan cara menunjukkan semua kos yang terlibat di dalam pengeluaran. Okay, semua kos tu apa yang terlibat. Yang 4 jenis kos yang kita dah belajar tu. Okay. Bahan langsung, buruh langsung, belanja langsung dengan overhead. Okay. Apabila kita dah menyediakan template atau menyediakan akaun pengeluaran dan mendapatkan kos pengeluaran. Okay, jadi nak buat apa dengan kos pengeluaran tu? Ya, baca yang kedua ni. Okay, kos pengeluaran ni kita akan pindahkan ke akaun perdagangan. Ke akaun perdagangan. Jadi dalam akaun perdagangan ni, kita nak cari apa? So dalam akaun perdagangan, kita akan cari untung kasar. Ingat lagi untuk akaun perdagangan dan untung rugi tu kan? Yang atas tu kan? Akaun perdagangan untuk cari untung kasar. Okay, itulah dia punya perjalanan dia. So KP maksudnya kos pengeluaran. Okay, dalam akaun pengeluaran. Jadi kita akan pindahkan dia ke akaun perdagangan. Kalau tak ada pindah-memindah ni bukan akaun lah nama dia. Biasa akaun memang dia pindah baki. Apa yang kita dapat kat akaun ni pindah ke akaun satu lagi kan. So dalam akaun perdagangan kita nak cari apa? Cari untuk kasar. Okey. Seterusnya. Okey, sebelum kita menyediakan akaun perdagangan, okey, cikgu nak ingatkan semula mengenai formula. Formula ni sangat penting. Okey, jadi dekat sini kita ada dua cara untuk mencari kos pengeluaran. Okey, cara yang pertama, okay, sekiranya diberi ataupun dengan cara yang pertama adalah tidak melibatkan, apabila tidak melibatkan kerja dalam proses. Okay, kerja dalam proses Oh, ingat balik yang pelajaran yang lepas kita ada belajar mengenai kerja dalam proses kan. Kerja dalam proses ada dua, iaitu satu awal, satu akhir. Okey, apabila tidak melibatkan kerja dalam proses, okey, dia mudah saja template dia. Okey, ini saya beri secara kasar je lah. Nanti ada dia punya anak-anak dia kan. Okay, template dia awak ambil kira 4 jenis kos yang terlibat sahaja. Itu yang pertama, kos bahan langsung. Okey, adalah anak-anak di bawah dia kan. Macam mana nak kira dia kan. Identiti awal bahan langsung. Okey, belian bahan langsung, tolak pulangan belian bahan langsung semua tu lah. Okey, seterusnya. Yang kedua, kos buruh langsung. Okey, buruh langsung, upah lah. Okay, yang ketiga, belanja langsung. Yang tiga tu lah. Royalty, patent, hak cipta. Okey, ada bawah ni. So, apabila awak menambah ketiga-tiga ni, awak akan dapat kos prima. Jumlah belanja langsung, jumlah buruh langsung, jumlah kos bahan langsung. Okey, tambahkan akan dapat kos prima. Okey, kos prima kemudian akan tambah dengan kos overhead. Okay. So ada banyaklah kos overhead bawah ni. Kita tambahkan semua. So akan dapat kos pengeluaran. Okey, ini kalau tak melibatkan kerja dalam proses. Okey, sekiranya melibatkan kerja dalam proses, kita ada dua. Cara yang kedua, okey, yang ini melibatkan kerja dalam proses. Okey, kalau melibatkan kerja dalam proses pun ada dua kategori juga. Okey, satu, yang pertama,
Kerja dalam proses tu dia hanya bagi kerja dalam proses sahaja. Kerja dalam proses sahaja. So apabila dia bagi kerja dalam proses sahaja, awak akan tambah dekat mana? Dekat KO ni kan? Bawah KO ni. So formula dia akan jadi kos buruh langsung tambah dengan, tak payahlah tulis panjang-panjang, ini kos prima je. So kau tahulah kan kos prima tu adalah 3 jenis kos ni. Belanja langsung, kos belanja langsung, kubur dengan belanja langsung. So itu adalah kos prima. Tambah dengan KO kan. KO tambah dengan kerja dalam proses awal. Okay, tolak dengan kerja dalam proses akhir. Okay, itu kalau dia bagi kerja dalam proses sahaja. Okey, satu lagi, dia bagi kerja dalam proses juga. Okey, tetapi apa dia buat? Okey, dia akan bahagikan kerja dalam proses ni kepada 3 kategori. Iaitu kerja dalam proses untuk bahan langsung. Kos bahan langsung. Bawahlah. Kerja dalam proses, okey, dia bagi kepada 3. Kerja dalam proses untuk kos bahan langsung. Okay, kerja dalam proses untuk kos buruh langsung. Okay, kerja dalam proses untuk KO tu lah. So 3 ni. Dia separate kan. Okay, kalau dia separate kan, kita akan tengok dia punya template. Rujukan dia adalah pada buku teks muka surat 248. Nanti saya tunjukkan. Okay, nak letak dekat mana kerja dalam proses tu. Okay, so ini roughly lah secara general dia macam mana nak bahagikan kerja dalam proses tu. Okay, setakat ni ada soalan tak? Ada soalan ke? Tak ada. Okay, kalau tak ada teruskan. Okay, ini template untuk akaun pengeluaran So nama perniagaan macam biasalah. Kilang roti. Kilang roti apa? Kilang roti ABC. Okay, akaun pengeluaran bagi tahun berakhir tarikh dia? Berapa tarikh dia? Dalam soalan yang dia dinyatakan. Okey, macam biasa, yang pertama kita akan senaraikan semua kos bahan langsung. So, dia hitamkan, so awak gariskan lah. Bukan potong je tu, garis-garis. Nanti kau ingat, potong pula, garis. So, awak gariskan. So, apa formula dia? Macam yang kita belajar hari tu lah. Inventory awal bahan langsung, okey, tuliskan berapa. Okey, cara seterusnya belian bahan langsung, tolak pulangan belian. Okey, tambah dengan adoi kan. Okay, salin semua dulu, kalau ada masukkan. Kalau tak ada dash sahaja. Okey, kemudian tambahkan adoi. Ini tambahkan. Okey, tambah. Sorry. Okay, yang ini kita tambah adoi. So amount tulis kat sini. Okay, lepas tu inventory awal baru tambah dengan belian. So ini formula dia. Inventory awal tambah dengan belian. Bahan langsung. Okay, baru tolak dengan inventory akhir. So awak akan dapat kos bahan langsung digunakan. Tuliskan kos bahan langsung digunakan. Okay, itu kos yang pertama. Okay, kos yang kedua. Okay, ini template nombor 1 yang tak melibatkan kerja dalam proses. Okay, tak ada kerja dalam proses. Okay, template nombor 2. Kos yang nombor 2 adalah kos buruh langsung, kubur. So tuliskan, biasanya upah lah. Upah buruh langsung. Okey, catatkan di situ, di hujung sekali. Okey, yang ketiga, kos yang ketiga belanja langsung. So salin semua. Tak ada pattern hak cipta royalty, yang 3 tu salin aja. Kalau ada, masukkan amount. Kalau tak ada, awak dashkan. Contohnya tak ada kan royalty, so kau dashkan. So tambahkan semua, letak dekat sini. So tambahkan ketiga-tiga ni. Kos bahan langsung. Tambah kubur, tambah belanja langsung, kita akan dapat K prime, kos prima. Inilah kos prima.
Kita tuliskan kos prima. Okey, kos yang keempat baru kita akan pergi ke kos overhead. Okey, tulis semua kos overhead yang ada lah. Bukan saya sudah hafal kos overhead ni apa. Ni tak perlu KO tak perlu hafal. Awak tulis bergantung kepada soalan. Apa yang ada dalam soalan. Oh, nak hafal KO ni jenuh lah. Okey, so dalam soalan ada masukkan. Beserta dengan maklumat tambahan lah. Biasanya dalam maklumat tambahan tu. Kita tuliskan semua, okay, kos yang mana kos ni tidak terlibat secara langsung. Okay. So, tambahkan semua KO. Okay, tuliskan jumlah dia di sini. So, KO tambah K prime, kos prima tambah kos overhead. Awak akan dapat satu amount di sini. Dan amount ini kita akan tulis sebagai kos pengeluaran. Jadi, kos pengeluaran nak bawa ke mana? Ke akaun perdagangan. So, ini selesai. Template yang pertama. Okay, template yang kedua. Apabila melibatkan kerja dalam proses. Macam mana nak tahu bila nak buat template satu ataupun bila nak buat template dua? Okay, awak tengok kepada soalan. Nanti saya bagi contoh dalam konteks ada. Kalau dalam soalan ada dia nyatakan kerja dalam proses, so maksudnya awak kena automatik kena guna template nombor 2. Kalau dalam soalan tak ada dinyatakan kerja dalam proses, so guna template nombor 1 lah. Tapi kebiasaannya memang dia akan guna template nombor 2 ni. Yang melibatkan kerja dalam proses. So template nombor 2. Ada kerja dalam proses. Tadi saya kata dibahagi pada beberapa bahagian, 3 kan. Dia ada kerja dalam proses untuk bahan langsung, kos bahan langsung, ada dalam kerja dalam proses untuk buruh langsung, ada kerja dalam proses untuk KO, cost overhead. Okay, tak apa, tengok dulu. So, tuliskan nama perniagaan. Okay. Akaun pengeluaran bagi tahun berakhir berapa? Dia punya tarikh dia. Okay, macam biasa nombor 1 tuliskan kos bahan langsung. Macam kos bahan langsung nak kira macam mana? Sama macam tadi. Tuliskan inventory awal bahan langsung. Okay. Cumanya ada penambahan sebab kita ada kerja dalam proses awal dan kerja dalam proses akhir. Untuk 3 kos yang terlibat ni. Kos bahan langsung hubung dengan KO. Okay, so, lepas awak tulis inventory awal bahan langsung, okay, kena tambah dengan kerja dalam proses awal. Ini untuk bahan langsung bahan langsung sahaja, jangan ambil yang lain. So, inventory awal bahan langsung tambah kerja dalam proses awal untuk bahan langsung. Lepas tu yang lain buat macam biasa. Belian, okay, belian bahan langsung. Lepas tu awak sambung balik format untuk mengira untuk mendapatkan kos bahan langsung tu. Okey, belian bahan langsung macam biasa macam tadi. Cuma kita selitkan kerja dalam proses tu di antara inventory awal dengan belian bahan langsung tu. Okey, selitkan kerja dalam proses awal, tambahkan dekat inventory awal bahan langsung tadi. Okey, kemudian macam biasa tolak pulangan belian bahan langsung macam tadi juga. Kita tambah dengan adoi. Okay, kalau ada. Kalau tak ada, masukkan. Kalau tak ada, tinggalkan kosong. Kalau ada, masukkan amount dia. Di sini ada lah. Okey, seterusnya. Letakkan amount di sini. Okey, tambahkan dengan yang atas ni. Kita dapat satu amount di sini. Okay, kalau tadi lepas amount ni kita just terus tolakkan inventory akhir kan. Okay, sekarang inventory akhir pula. Okay, kalau tadi yang kerja dalam proses awal kita selitkan bawah inventory awal. Kerja dalam proses akhir pun sama. Kita selitkan di bawah inventory akhir. Maksudnya sekarang kena tolak dua benda.
iaitu tolak inventory akhir dengan tolak kerja dalam proses akhir untuk kos bahan langsung. So, caranya awak tambah dulu inventory akhir bahan langsung, tambahkan dengan kerja dalam proses akhir untuk bahan langsung. Okey, amount tuliskan di sini. Okey, ini tolak. Ini tolak So tolak baru awak akan dapat kos bahan langsung digunakan. So kena ingat, dia selit dekat mana? Selit dekat inventory awal dengan inventory akhir. Kalau bawah inventory awal, kita masukkan kerja dalam proses awal. Bawah inventory akhir, kita masukkan kerja dalam proses akhir. Okey, itu kos yang pertama, kos bahan langsung. Okey, kos yang kedua, kubur. Okay, ada diberi juga kerja dalam proses awal untuk kubur, kerja dalam proses akhir untuk kubur. Okay, kalau kubur tadi, upah kan satu je. Macam biasalah upah untuk buruh langsung, just tambah je. Tambah awal, tolak akhir. Macam kita kira apa-apa yang sebelum ni kan. Inventory awal tambah bulan, tolak inventory akhir. Inventory akhir kena tolak. Inventory awal kena tambah. So upah buruh, tambah kerja dalam proses awal, buruh langsung, tolak kerja dalam proses akhir, buruh langsung. So awak akan dapat kos buruh langsung. Okay. Seterusnya yang ketiga, belanja langsung. Kos yang ketiga adalah belanja langsung. Okey. Belanja langsung dia tak ada kerja dalam proses awal dengan akhir, awak just salin semula saja yang tiga tu. Pattern, hak cipta dengan royalty, kita tak ada masalah. Okey, KO macam biasa, macam kita buat sebelum ini. Senaraikan semua KO, tambah kerja dalam proses awal, tolak kerja dalam proses akhir. Yang ini awak dah jumpa masa awal-awal hari tu, formula ni. Okey. Tambahkan semua KO, kita tambah kerja dalam proses awal, tolak kerja dalam proses akhir. Okey, kemudian dapatkan jumlah dia. Okey, tambahkan dengan yang atas tadi kos prima kita, tu akan dapat kos pengeluaran. Okay, jadi kos pengeluaran ni nak bawa ke mana? Kos pengeluaran bawa ke mana? Dah dapat kos pengeluaran, akan diam kat situ je. Bawa ke mana? Akaun perdagangan. Ya betul, akaun perdagangan. Okay, so kena slow-slow teliti dan fahamkan. Okay, akaun perdagangan. Ini bawa ke akaun perdagangan. Okay, selesai. Okay, ada soalan setakat ni? Ada ke? Tak ada soalan? Okay, kalau tak ada soalan, nanti tugasan kamu salin balik template tu ya. Buat besar-besar dekat kertas, dekat test pad tu. Okay, template tu awak buat dua versi lah. Satu yang ada kerja dalam proses awal, satu lagi yang tak ada kerja dalam proses awal dengan akhir. Okay, template tu ada pada muka surat 244, satu template yang tak ada kerja dalam proses tu salin. Satu lagi template yang ada kerja dalam proses, muka surat 248. Dapat? Nak ulang balik ke? Dapat 244 dengan 248. Okey, seterusnya kita tengok seterusnya template akaun perdagangan. Mesti ada kan, kena buat akaun perdagangan. Ingat lagi tak akaun perdagangan yang kita buat pada tingkatan 4 tu? So ingatkan balik kalau yang belum ingat tu ataupun yang sudah terlupa, sila ingatkan semula. Tengok template akaun perdagangan. Senang je, sikit je. Kecil biasa akaun perdagangan ni tak banyak markah pun. Yang banyak markah dekat akaun pengeluaran tadi. Itu nama perniagaan macam biasa tuliskan, kemudian tajuk dia akaun perdagangan.
bagi tahun berakhir. Bukannya akaun perdagangan dan untung rugi tau. Dia akaun perdagangan sahaja. Sebab lastly kita akan dapatkan untung kasar. Itu formula format macam biasa. Bermula dengan jualan. Jualan. Okay. Ingat balik, tolak ulangan jualan. Dapat jualan bersih. Benda yang kamu dah belajar sebelum ni. Lepas tu tolak dengan kos jualan. Cuma dia berbeza di sini sahajalah. Kos jualan. Kalau dulu masa kita buat kos jualan, kita start dengan apa? Inventory awal, betul? Inventory awal. Lepas tu belian kan? Tolak ulangan belian. Dia bermain-main di sini sahaja. Tukar-tukar kat sini je. So untuk kos jualan bagi akaun perdagangan ni, okay, masih lagi inventory awal, tapi inventory awal apa? Barang siap. Nanti dia akan bagi dekat soalan. Sekarang akaun perdagangan ni dia akan mengira barang siap. Kalau tadi akaun pengeluaran kerja dalam proses kan? Kerja dalam proses tu maksudnya barang yang belum siap ataupun yang separuh siap. Bawa ke akaun perdagangan, kita akan kira barang siap lah. Untuk mencari untung kasar bagi barang siap lah. Barang yang dah siap. Kalau kilang roti jadi roti yang dah siap dibungkus dan kita nak apa? Kita nak mula nak pasarkan. Kita nak kira berapa untung. Sebab tu kita kira untuk barang siap. So, masih lagi inventory awal barang siap. Kita tuliskan berapa. Okey, kemudian tambah dengan kos pengeluaran. Ni lah. Belian apa semua tak payah kira dah. Sebab apa? Sebab kita dah kira dekat akaun pengeluaran tadi. Tak ada belian, tambah adui semua tu kan. So semua dah ada dalam akaun pengeluaran. So ambil sahaja amount tu. Amount yang kamu kira dalam akaun pengeluaran tu, kita tambahkan dengan inventory awal barang siap. So akan dapat kos barang siap untuk dijual. Kalau dekat akaun perdagangan yang lama, kos barang untuk dijual. Betul. Kos barang untuk dijual. Tapi sini kita guna kos barang siap untuk dijual. Sebab kita mengira barang siap. Okey. So kos pengeluaran tambah dengan inventory awal barang siap, awak akan dapat kos barang siap untuk dijual. Lepas tu apa formula seterusnya? Macam biasa. Tolak dengan inventory akhir. Okay. Tolak dengan inventory akhir. Selesai, dapat kos jualan. Kos jualan. Macam mana nak dapat untung kasar? Jualan bersih. Jualan bersih, tolak kos jualan. Dapat untung kasar. Macam tu juga jualan bersih. Tolak kos jualan, dapat untung kasar. Selesai untung kasar. Okay, habis. Itu saja untuk akaun perdagangan. Tutup kat situ. Ada soalan? Ada ke tak ada? Ada soalan ke? Tak ada. Okey. Kalau tak ada, kita cuba latihan Muka surat 273. Okey, semua orang buka muka surat 273. 273, soalan nombor 2. Okey, ambil kertas, ambil alat tulis awak. Okey, sediakan template. Dia suruh buat apa ni? Sekejap. 273. Okey, anda dikehendaki menyediakan akaun pengeluaran bagi tahun berakhir 30 Jun 2017. B. Akaun perdagangan bagi tahun berakhir 30 Jun 2017. Okey, sekarang awak sediakan dulu template akaun pengeluaran. Okey, nak sediakan template yang mana? Yang nombor 1 ke yang nombor 2? Yang ada kerja dalam proses ke yang tak ada? Okey, tengok kepada soalan. Okey, maklumat berikut telah diambil pada 30 Jun 2017 daripada perusahaan Neki Sdn Bhd yang merupakan sebuah kilang pengeluaran kasut. Okay, inventory pada 1 Julai. So inventory apa? Bahan langsung. Okay, inventory awal bahan langsung lah maksudnya. 1 Julai kan awal. Okay, seterusnya kerja dalam proses. Ada dibagi tahu kerja dalam proses. Kerja dalam proses apa tu? Awal ke akhir?
So awal lah 1 Julai. Dia nak baca dia macam ni. Ini inventory, dia bagi tahu inventory awal kan. So sebab dia dah kedalamkan sikit benda ni, maksudnya kedua-dua benda ni adalah di bawah 1 Julai 2016 awal ni. Okay. Maksudnya inventory awal bahan langsung. Okay, itu cara baca dia. Okay. Kerja dalam proses pula, maksudnya kerja dalam proses awal sebab 1 Julai. Kerja dalam proses awal untuk apa? Untuk, dia bagi 3 ni, untuk bahan langsung 1. Kerja dalam proses awal untuk kos buruh kubur 2. Kerja dalam proses awal untuk kos overhead 3. So maksudnya dia sudah bagi kerja dalam proses awal. Akhir ada tak? Akhir ada kat bawah ni. So apabila dia beri kerja dalam proses awal dan akhir, so awak nak guna template nombor berapa? 1 ke 2? 2. Okey, 2. Sekarang awak buat template dulu. Tulis dulu. Template number 2 mana tadi? Yang ni lah. Tulis dulu template dia. Tulis siap-siap dulu. Saya bagi masa 2 minit. 3 minit lah. 1 lagu habis. Okay, buat sekarang. ليك أنا ملكي ليك، تعال قرب ضمني محتاجة ليك. ليك وروحي فيك، يا حب عمرنا عمري كله هعيش ليك. هواك هو الحياة وانت لنا، بعشق هواك. كان قلبي منى أجمل ملاك يكون معاك. يا قلبي نداك واتمناك تبقى انت ويايا. يا بعد سنين شوق وحنين عليك هنا معايا. يا ضمني ليك، ده انت حبيبي حياتي ليك، وهعيش عمري عشان عينيك وعمري فداك. يا قلبي نداك واتمناك تبقى انت ويايا. يا بعد السنين شوق وحنين عليك هنا معايا. يا ضمني ليك، ده انت حبيبي حياتي ليك، وهعيش عمري عشان عينيك وعمري فداك. ايه احتاج لايه لو كنت جنبي معايا دايما قولي ايه. يا ده أنا من زمان
محتاج لقلبي يحس بيا واحس بيه. هواك هو الحياة وانت لنا بعشق هواك. كان قلبي منى أجمل ملاك يكون معاك. يا قلبي نداك واتمناك تبقى انت ويايا بعد السنين شوق وحنين عليك هنا معايا. يا ضمني ليك ده انت حبيبي حياتي ليك وهعيش عمري عشان عينيك وعمري فداك. يا قلبي نداك واتمناك تبقى انت ويايا بعد السنين شوق وحنين عليك هنا معايا. يا ضمني ليك ده انت حبيبي حياتي ليك وهعيش عمري عشان عينيك وعمري فداك. Okay, dah siap ke? Template? Belum. Oi, lama je. Sikit lagi. Start sikit. Okay. Yang ni boleh dengar tak suara? Boleh dengar tak suara? Boleh. Kau naikkan tu ngantuk je. Jelas tak? Jelas. Okay, jelas sama macam tadi lah. Ada bunyi sikit. Oh, bunyi sikit. Tadi elok Okay, dah. Sudah? Sudah ke belum? So, last kali tulis kos pengeluaran ya. Dah. Okay, kita pergi soalan tadi kalau dah. Okay, maklumat berikut telah diambil pada 30 Jun okay, dah baca tadi. Okay, seterusnya yang ketiga. Okay. Barang siap. So, kita kelaskan dululah kepada kos yang terlibat. Okay, awal kita ada bahan langsung. Ni kos apa ni? Kos bahan langsung. Okay, kerja dalam proses. Ini nanti kita masuk kerja dalam proses. Kerja dalam proses awal. Untuk bahan langsung, kos buruh langsung dengan kos overhead. Okey, yang ketiga. Okay, ni pun sebab dia duduk dalam kan, dalam sikit maksudnya dia kepunyaan yang 1 Julai ni lah.
Maksudnya inventory barang siap. Inventory awal barang siap. Itu cara baca dia ya. Inventory awal. Kenapa saya sebut awal? Sebab 1 Julai. So inventory awal barang siap masuk di mana? Kalau barang siap tadi masuk dekat mana? Akaun apa? Akaun pengeluaran ke akaun perdagangan? Pengeluaran tak ada berkaitan dengan barang siap kan? Dia adalah inventory, dia kerja dalam proses kan? Sama ada barang itu belum siap ataupun separuh siap. Jadi kalau barang siap duduk dekat akaun yang mana satu? Akaun apa? Dia ada dua akaun dekat sini. Akaun pengeluaran, akaun perdagangan yang dia sudah sediakan. So kalau barang siap dekat akaun mana? Perdagangan. Okey, perdagangan. Kita boleh sebut akaun perdagangan. Supaya kita tak tertinggal ya. Okey, dia pendek pun tak apa, asal kita faham baca. Okay. Seterusnya, alat-alat kecil. Sebab dia dah masuk ke dalam, maksudnya alat-alat kecil ini kepunyaan siapa? Kepunyaan 1 Julai. Maksudnya awal. Maksudnya inventory awal alat-alat kecil. So, alat-alat kecil ni masuk kos mana? Cek balik dia. KO kan, cost overhead. Okay. Maksudnya inventory awal alat-alat kecil. Kalau kita tengok dekat sini sebab dia dah ada bagi tahu ada inventory awal alat-alat kecil, jadi kemungkinan besar nanti dekat alat-alat kecil ni kamu kena buat pelarasan lah. Kira semula maksudnya. Berapa alat-alat kecil pada akhir tempoh yang nak kita masukkan dalam KO tadi. Okey, habis. Yang bahagian dalam ni semua sudah habis kita baca untuk yang awal. Okay, seterusnya yang berikutnya, belian bahan langsung. Kos apa? Masuk kat kos mana? Okay. Kos bahan langsung, kos buruh langsung, belanja langsung, KO. Okay, ini akaun pengeluaran. Satu lagi akaun perdagangan. Okey, nak masuk dekat mana? Dekat nombor 1 ke, 2 ke, 3 ke, 4 ke, 5. Itu 5 benda lah. Okey, sekarang belian bahan langsung. Masuk dekat mana? Belian bahan langsung. Ada tulis bahan langsung belakang dia tu. So automatik masuk di Kos bahan langsung. okey. Okey, belian alat-alat kecil. Alat-alat kecil tadi yang atas tu kau masuk kat mana? KO kan? So ini pun automatik masuk dekat KO. Maksudnya adalah pengiraan nanti. Kita dah ada inventory awal alat-alat kecil, belian alat-alat kecil. Mungkin nanti ada inventory akhir dia pula. Kita mesti kena tolakkan. Okey, seterusnya. Ulangan belian bahan langsung. Perkataan bahan langsung tu mesti dekat kos bahan langsung. Yes Okey, loji dan mesin. Loji dan mesin. Ini apa? Loji dan mesin ni. Mesin tahu tak? Kalau awak tak tahu loji tu apa, tahu mesin awak tahu tak apa? Siapa yang tak kenal mesin? Semua orang kenal mesin kan? Apa? Tak dengar apa dia? Apa dia? Tak dengar lah. Awak tulis lah apa benda. Cakap apa? Tak dengar. So loji dan mesin. Mesin semua tahu kan? Dalam kilang mesti ada mesin, betul tak? So kalau mesin tu kategorinya apa? Aset bukan semasa. Betul? Bukan. Mesin bukan cost overhead Minang. Cost overhead tu, mesin tu aset bukan semasa. Yang kategori cost overhead tu adalah susut nilai dia. Susut nilai mesin. Itu baru cost overhead. Kalau mesin sahaja dia adalah aset bukan semasa. Dia bukan cost overhead. Kalau awak tengok nilai dia 250,000, takkanlah cost overhead sampai 250,000 banyaknya. So ini adalah
aset bukan semasa. So awak tulis tepi tu aset bukan semasa. Kenapa dia bagi aset bukan semasa? Okay, sebab dia nak suruh kita kira, okay, aset bukan semasa biasanya berkaitan dengan susut nilai. Susut nilai ni yang masuk dekat KO. Okay, sebab tu dia bagi nilai logi dan mesin 250,000. Sebenarnya dia tak masuk kat mana-mana pun. Kalau dalam PKK baru ada lah masuk. Tapi kita tak buat PKK dekat tajuk ni. So dia diberi untuk kita mengira susut nilai. Okey, kemudian susut nilai terkumpul logi dan mesin. Ini susut nilai terkumpul. Terkumpul biasa masuk dekat PKK kan. Dia bukan masuk KO. KO susut nilai ya, belanja susut nilai. Bukannya susut nilai terkumpul. Okay, apa beza belanja susut nilai dengan susut nilai terkumpul? Dua benda yang berbeza tu. Satu belanja susut nilai, dua susut nilai terkumpul. SNT. Apa beza dia? Siapa dapat jawab? Tajuk form 4 ni. Berbeza dua tu. Awak kena faham betul-betul. Biasanya nombor satu ni belanja susut nilai ni kita kadang-kadang tak letak belanja pun, dia letak susut nilai saja. Apa boleh, kita kira belanja lah. Susut nilai. Susut nilai terkumpul macam mana? Siapa ingat? Kau tak ingat? Okay, susut nilai ni kita biasanya letak dekat akaun perdagangan kan, dekat belanja, bawah kategori belanja. Macam tu juga bila kita buat akaun pengeluaran ni, kita akan letakkan di bawah cost overhead. Sebab dia belanja untuk tahun semasa. Untuk tahun tu, tahun 2000 berapa? 2016 ni. Okay, berapa susut nilai untuk logi dan mesin ni? Tahun itu sahaja, 2016 sahaja. Sebab tu masuk bawah belanja. Sebab kita kira tahun semasa. Okay, untuk susut nilai terkumpul, dia adalah pengumpulan susut nilai daripada tahun pertama dia digunakan. Okay, mungkin logi dan mesin ni kita beli tahun 2013. Okay, start daripada 2013 sampai 2016. Okay, berapa tahun? 13, 14, 45, okay, 3 tahun. Untuk 3 tahun ni berapa susut nilai terkumpul dia? Kita nak tambahkan untuk ketiga-tiga tahun. Tambah. Itu nama dia susut nilai terkumpul. Kita dah kumpulkan dia untuk 3 tahun berapa susut nilai dia. Sebab tu dekat susut nilai terkumpul kita masuk dekat PKK. Sebab susut nilai terkumpul adalah akaun kontra kepada aset bukan semasa. Kontra maksudnya berlawanan. Manakala susut nilai kita akan masuk dalam kategori belanja. Sebab dia masuk dalam kategori belanja lah. Sebab dia kita kira untuk tahun semasa sahaja. So susut nilai ni pun terkumpul pun kita tidak ambil kira untuk letak dalam akaun pengeluaran. Tetapi kenapa dia bagi? Okey, nanti kita tengok maklumat tambahan. Mungkin dia bagi sebab kita perlu mengira susut nilai itu berdasarkan kepada kaedah yang nombor berapa. Mungkin nombor 2, kaedah nombor 2. Susut nilai kan ada 3 kaedah. Kaedah nombor 2, kaedah apa? Awak cek balik nanti. Baki berkurangan kan. Kalau baki berkurangan kena tolak dengan susut nilai terkumpul. Jadi ni nanti kamu masukkan dekat masa nak kira susut nilai. Dia tolak kan sebab kita guna kaedah baki berkurangan. Okey, seterusnya upah langsung. Upah langsung maksudnya yang berkaitan dengan buruh lah, buruh langsung kan. Masuk mana? Kos buruh langsung. Upah langsung. Upah tak langsung masuk mana? Yang tak langsung, belanja-belanja yang tak langsung semua masuk di mana? KBL ke, Kubo ke, PL ke, KO ke, mana? Overhead. So, KO. Okay, gaji pentadbiran kilang. Yang berkaitan dengan pentadbiran. Ataupun depan dia ada perkataan gaji. So, maksudnya tak langsung kan? So, masuk di mana? Okay. Ini pun okay. Pentadbiran kilang, pentadbiran pejabat, gaji. Gaji maksudnya dia tetap setiap bulan kan. Pengeluaran tu tinggi ke, rendah ke, banyak ke, sikit, gaji tetap sama. Okay.
Seterusnya kadar bayaran yang tidak berkaitan secara langsung. Okey. Sewa. KO pula. Pasal data KO memang banyak. Insurans kilang. Tu yang tak ada berkaitan dengan 3 ni. Dia tak ada cakap belanja apa tu, buruh langsung, apa tu, bayar langsung tak ada, buruh langsung tak ada, belanja langsung tak ada. So masuk KO. Okey, seterusnya belanja membaiki logi dan mesin. Kalau membaiki, okay, baru kita masuk KO juga. Jualan barang siap. Barang siap tadi masuk dekat akaun mana? Barang siap. Kanan. Okey, bagus. So, kita dah tekan perdagangan. Okey, belanja KO. belanja. Okey. Okay, sekarang inventory pada 30 Jun. Jun maksudnya akhir. Okay, sebab dia duduk kat dalam. Kau baca semua yang duduk kat dalam ni. Sekarang semua ini hak milik akhir. Okay, iaitu bahan langsung. Inventory akhir bahan langsung. So duduk dekat kat mana? Kos bahan langsung. Okay, kerja dalam proses akhir. Untuk bahan langsung, kos overhead, buruh langsung. Okay, ni kerja dalam proses akhir. Kena tolakkan nanti. Kena tolak akhir kena tolak. Okay, yang ni tadi awal kan awak tambah nanti Okay, seterusnya barang siap. Barang siap maksudnya inventory akhir barang siap. Masuk dekat mana barang siap? Barang siap masuk dekat mana? Dekat perdagangan. Okey, habis dah. Dah klasifikasikan. Okey, kita akan baca maklumat tambahan. Okey, maklumat tambahan. Okay, agihan perbelanjaan bagi kilang dan pejabat adalah seperti berikut. Okay, kadar bayaran 80%, sewa. Bacalah. Okay, sekarang ni ada dua kadar bayaran dengan sewa. Kita dapatkan amount ni. Kadar bayaran tadi berapa amount? Bagi saya amount kadar bayaran. Kadar bayaran berapa amount dia? 12,800 betul? Kita tulis tepi ni 12,800. Ini jumlah Jumlah. Okay, itu jumlah lah. Sewa berapa? Amount untuk sewa? 30,000. Okey. Sekarang dekat depan ni, dekat soalan dia hanya bagi jumlah saja. Pada bayaran 12,800, sewa 30,000. Jadi dalam maklumat tambahan dia sudah separatekan untuk kilang dan pejabat. Okey, maksudnya sekarang kadar bayaran kadar bayaran ni untuk jumlah untuk jumlah 12,800 ni dengan 30,000 bagi sewa ni, bukan semua kita masukkan dalam KO. Jadi kita kena kira pula berapa yang kita masukkan dalam KO. Tu saya kata markah di situ banyak sebab kena buat pengiraan. Darasan bukan main ambil masuk je. So awak nak ambil yang mana? Untuk kilang ke untuk pejabat yang nak masuk dalam KO? Ya. Macam mana? Nak ambil kilang ke pejabat? Ada idea? Dapat ada idea? Bagi. Boleh fikir kan, ni kita akaun ni kita buat untuk apa? Untuk kilang ke untuk pejabat? Ya. Akaun pengeluaran. Buat untuk apa? Kilang ke pejabat? Kilang. So kita dah tahu kan untuk kilang. Pengeluaran berkaitan dengan kilang. So berkaitan dengan kilang. Jadi untuk kadar bayaran awak hanya kira untuk kilang sahaja. 80% untuk kadar bayaran dan sewa untuk 70%. So amount tu nanti masuk dalam KO. So caranya macam mana? Kilang So pejabat ni kita abaikan lah. Tak ambil
tak buat pengiraan lah, sebab kita sekarang buat untuk kilang sahaja. So macam mana berapa amount nak masuk dalam KO, so kilang untuk kadar bayaran 80% kan. So 80% darab dengan jumlah kadar bayaran 12,800. So awak akan dapat amount dekat sini. So kira sendiri nanti awak buat sendiri tau. So ini amount ni baru masuk dekat KO. Okey, seterusnya macam sewa pun macam tu juga. 70% sahaja daripada keseluruhan 30,000 tu masuk dalam KO. So 70% times 30,000. So awak akan dapat satu amount di situ. So amount itu yang masuk dekat KO. So dua markah dekat situ KO. Okay, jelas? Ada soalan tak nak kira tu untuk KO? Kadar bayaran dengan sewa? Tak ada. Ada, senang kan? So jangan terlupa lah nanti. So kalau nak selamat, awak pergi balik kat depan ni, awak starkan. Supaya nanti awak tahu bila awak starkan, amount ni bukannya ambil terus daripada sini. Maksudnya kita ada buat pelarasan kat situ. Okay. Seterusnya B. Insurans kilang yang dibayar adalah untuk tempoh setahun bermula 1 Oktober 2016. Setahun Oktober 2016. Okay, sekarang kita tengok 1 Oktober 2016. Oktober bulan berapa? 10. 10. Okey, kita punya ni berakhir bila? Tengok sini. 30 Jun 2017. Okay, kira 1 Oktober kita start bayar insurans sampai kita punya tempoh perkawanan berakhir 30 Jun. 30 Jun 6. Berapa bulan sepatutnya kita bayar untuk insurans tu? Kira 1 bulan 10. Sebulan 10 masuk lah kan? 1. 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So berapa bulan? 9 bulan. Okay, sepatutnya insurans itu kita kena bayar 9 bulan sahaja sehingga 30 Jun Tetapi dia kata yang dibayar tempoh setahun, maksudnya kita dah bayar insurans tu setahun. So berapa nilai insurans kita tadi? Insurans, tengok kat dekat insurans kilang 4,800. So insurans ni jumlah dia 4,800. Okay, 4,800 untuk setahun. Setahun berapa bulan? 12 bulan kan? 12 bulan. Berapa bulan? 4,800. Okay, jadi kalau nak tahu berapa sepatutnya kita bayar, 9 bulan sahaja. Berapa sepatutnya kita bayar untuk 9 bulan ni? Sama ada dua cara lah, sama ada awak 4,800 ni awak bahagikan dengan 12, dapatkan harga untuk sebulan, kemudian darab dengan 9, boleh juga. Ataupun awak buat je 9 per 12, darab dengan 4,800. Berapa sepatutnya awak bayar? Tolong kira sekejap berapa? Tak dengar suara. 3,600. Sepatutnya 3,600. Tapi kita dah bayar lebih kan? 4,800. Kalau dalam APUR PKK, yang balance awak masuk dalam PKK kan jadi insurans prabayar. Okay. Sekarang ni tak ada PKK, so awak masukkan dalam KO sahaja. Insurans tadi KO kan? So dekat KO, awak tulis amount yang sepatutnya awak bayar, iaitu 3,600 sahaja. Okay, jelas So dekat soalan tadi pun dekat insurans awak star kan, supaya awak tahu amount dia nanti dekat KO bukan 4,800, tapi awak kena masukkan amount yang sepatutnya, iaitu bayaran untuk selama 9 bulan sahaja, iaitu 3,600. Okay, jelas tak kat situ? Ada soalan tak? Ada ke tak ada? Ada soalan? Satu. Ada? Tak ada. Okay, C. Belanja kilang belum dibayar sebanyak 1,500. Ni kan sambunglah KO tadi kan, belanja Ni sekarang, tadi kita terlebih bayar insurans ni belum dibayar. Belum dibayar maksudnya kena tambah lah. Tambah.
So berapa jumlah belanja am tadi? Belanja am kilang kita ada 2,000. Belanja am kilang 2880. Okey, so belum dibayar, maksudnya kita kena tambahkan 1,500. Terus tambah dengan 2880. So dapat satu amount baru di sini. So itu pun masuk KO juga. Semua memang berkaitan dengan KO biasa. So pergi kat depan, belanja am kilang Okestar kan. Okey, maksudnya bukan amount 2880 awak akan letak nanti, amount yang baharu sebab ada maklumat tambahan kat sini. Senang saja, kalau belum bayar tambahlah. Jadi, ni penilai tadi saya cakap. Logi dan mesin disusun nilaikan 10% setahun mengikut kaedah baki berkurangan. Okey, so baki berkurangan maksudnya aset bukan semasa tolak susut nilai terkumpul SNT. Okey, aset bukan semasa tolak dengan SNT dulu. Okay, lepas dah tolak dengan susut nilai terkumpul, baru kita akan darabkan dengan persen susut nilai tersebut. Maksud baru akan dapat susut nilai logi dan mesin. Okay, tolong kira aset bukan semasa tadi berapa untuk logi dan mesin? Okay, nilai logi dan mesin 250,000. Okay, 250,000 tolak dengan SNT dia. NT dia tadi 47,500. Okey, dapatkan satu amount. Lepas tu darab dengan 10%. Okey, berapa jumlah? Dapat dah? 250,000 tolak 20250. betul tolak dengan 47,500. Okey, darab dengan 10%. Berapa 20? 250. 250. Sekejap. Tolak dengan SNT. Darab 10%. Awak dapat 20250. Okey, ini susut nilai. Nilai. Okey, ni nak masuk di mana? Masuk dekat KO. Ini masuk dekat KO. So dekat depan tak ada kan susut nilai. Yang ada susut nilai terkumpul. Jadi awak kena hati-hati. Bila kira-kira nanti tak dapat, terlupa nak masukkan. So dekat KO tu lebih baik buat macam biasa. KO bila awak tulis cost overhead, terus tulis susut nilai dulu. Susut nilai apa? Biarkan dulu, tengok pada soalan. Okay. Lepas tu baru masuk rumah. Supaya nak mengelakkan tertinggal macam ni lah. Sebab kat depan tak ada, dia ada susut nilai terkumpul kan. Jadi terus tuliskan, baru kita kalut-kalut nanti buat kan. Susut nilai pun kita terlupa nak masukkan. Padahal sebenarnya susut nilai itu adalah item yang memang kebiasaannya ada dalam belanja ataupun cost overhead. Memang sepatutnya ada lah. Okey. So awak boleh berkira letak KO susut nilai ni 20250 letak dalam cost overhead. Okey, seterusnya ada lagi. Pada 30 Jun 2017, alat-alat kecil dinilaikan semula 6,300. Alat-alat kecil dinilaikan semula. So ini maksudnya 30 Jun maksudnya akhir. Okey, maksudnya kalau akhir ini adalah inventory akhir. Inventory akhir untuk apa? Alat-alat kecil. Okey, tadi alat-alat kecil kan. So sekarang alat-alat kecil ni bawah kategorinya apa? KO tadi, betul tak? Tengok tu. Alat-alat kecil KO kan.
Sekarang kita ada inventory awal alat-alat kecil, kita ada belian alat-alat kecil. Okay, dalam maklumat tambahan diberi inventory akhir alat-alat kecil. Jadi berapa amount yang nak dimasukkan dalam KO? Okay, kita buat pengiraan lah, macam biasa. Inventory awal tambah belian tolak inventory akhir. Okey. So masukkan inventory awal alat-alat kecil, kita ada 2340. Okay, tambah dengan belian alat-alat kecil tadi ada berapa? Belian 5580. Awak cek balik saya takut saya tersalah ambil amount. Okey, tolak dengan inventory akhir yang ni lah 30 Jun akhir kan. Kau tak payah pening fikirkan apa maksud dinilaikan semula apa tu. Tengok je tarikh akhir maksudnya ini memang inventory akhir lah ni. 6,300. So kira berapa? Dapat X amount. So ini masuk dekat K cost of goods. Jadi dekat sini, dekat depan tu awak starkan lah. Okey, ini starkan belian alat kecil. Starkan maksudnya bukan amount itu yang diambil ya. Kita akan ambil amount ini. Amount X. Masuk dalam sini. Okay, itu yang kita perlu buat pelarasan. Okay, yang lain kalau tak ada pelarasan, awak just ambil amount, masukkan saja dekat tempat yang kita dah tulis tadi lah. Okay, kos bahan langsung, Kobo, BL, KO semua tu masukkan. Okay, ada soalan? Ada soalan tak? Ada ke? Tak ada. Okey, angkat. Kalau ada tanya sekarang. Okay, kalau tak ada, jadi awak tugasannya adalah menyediakan akaun pengeluaran bagi tahun berakhir 30 Jun 2017. Okey, guna template nombor 2 yang ada apa tadi? Apa tu? Kerja dalam proses tu awal dengan akhir. Okey, kemudian bawa amount kos pengeluaran yang dapat dekat akaun pengeluaran tu bawa ke akaun perdagangan. Okey, dapatkan untung kasar. Okay, boleh? Kita buat template je kan? Masukkan saja. Pengiraan pun cikgu dah tunjukkan macam mana nak kira. Okay, pergi start balik dekat sini soalan tadi. Okey, start daripada awal. Okey, baca balik, masukkan. Masukkan dekat template awak tu. Yang ada star tu awak kena calculate balik lah. Masukkan amount yang baharu. Okey, boleh? Boleh ke? Boleh ke tak boleh? Boleh. Boleh. Okey, boleh. Okey, boleh. Boleh hantar paling lambat malam ni lah. Biasalah. Senang je saya dah bagi jawapan lagi.